Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya buat video yang agak panjang menjelaskan tentang iman. Okey, dan saya mendapat beberapa soalan daripada video tersebut tentang beberapa dalil berkaitan dengan iman ya. Yang ini apakah dalil yang mengatakan bahawa iman itu dibuktikan dengan perbuatan dan juga lisan? Apakah dalil iman itu dibuktikan dengan lisan dan perbuatan? Soalan kedua, apakah dalil bahawa iman itu bertambah dan juga berkurang? Soalan kedua ni saya dah bacakan dalil dalam video tersebut, tetapi mungkin orang itu tertinggal kerana tak mengapalah. Saya pun maklum video saya tu panjang sangat, mungkin ada orang tertinggal poin yang penting ya. Dan soalan yang ketiga pula ialah apakah contoh bagaimana saya nak mengetahui bahawa iman saya pada saat ini bertambah ataupun berkurang, tinggi ataupun rendah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bagi soalan yang pertama, dalilnya adalah hadis yang saya yakin kita semua pernah dengar, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan merupakan hadis nombor 6 daripada himpunan hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Hadis 40 oleh Imam Nawawi yang bermula dengan yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang samar-samar ya. Okey, hadis ini yang di hujung sekali, ingat tak? Yang di hujung sekali di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini ada seketul daging, di mana apabila ia baik, maka baiklah jasadnya seluruhnya. Dan jika ia buruk, yang ni lawan kepada baik yang ni jika ia buruk, maka buruklah jasad itu seluruhnya. Maka ketahuilah bahawa seketul daging itu ialah hati. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, iman ni duduk di mana? Iman ni duduk di dalam hati. Dan daripada hadis inilah dikatakan bahawa iman itu seterusnya dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Kenapa? Sebab apabila hati itu baik, maka baiklah jasadnya seluruhnya. Demikian juga apabila hati itu telah masuk iman di dalamnya, dia telah pun beriman, maka iman itu akan menonjol, akan terselah, akan diterjemahkan di dalam ataupun melalui jasadnya, baik dari sudut lisan maupun perbuatan. Okey, tuan-tuan dan puan, bila dikatakan lisan perlu dibezakan kerana ada firqah lain yang mengatakan bahawa iman itu juga lisan, tetapi yang mereka masukkan itu sekadar sebut dengan lisan, saya beriman. Itu saja yang mereka masukkan ya. Sementara di sisi ahli sunnah wal jamaah generasi salafus soleh, apabila dikata iman itu juga dibuktikan dengan lisan dan perbuatan, apabila dikatakan lisan, lisan ni adalah lisan yang sebanyak berzikir, lisan ni yang banyak berselawat pada Rasulullah, lisan ini yang beriman pada para malaikat, hari akhirat, qada dan qadar dan sebagainya. Ia bukan semata-mata berkata saya beriman, tetapi lisannya itu bila kita dengar orang tu, kita dapat kenal bahawa dia adalah seorang yang beriman. Demikian juga dengan perbuatannya ya. Demikian juga sebaliknya, apabila iman itu rendah, okey, apabila iman itu rendah, maka kadang-kala lisan itu tak mengeluarkan, tak sebut apa-apa, perbuatan tak sebut apa-apa, atau kadang-kala mungkin juga lisan dan perbuatan menyebut ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini kita tidak berkata seseorang itu tidak ada iman, sebaliknya kita berkata imannya ketika itu sedang dalam keadaan yang rendah. Kerana itulah kalau kita perhatikan definisi definisi beriman di sisi para tokoh ahli sunnah wal jamaah, dikatakan juga bahawa iman itu dalam hati dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Ia akan meningkat naik dengan ketaatan dan menurun dengan kemungkaran. Itu yang mereka maksudkannya ya. Jadi tuan-tuan, apakah dalil bahawa iman itu adalah lisan dan perbuatan? Ia adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahawa di dalam diri manusia ni ada seketul hati. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa
seketul daging itu ialah hati. Maka berdasarkan hadis inilah menjadi dalil bahawa apabila hati itu telah pun beriman, maka iman itu akan terpancar, iman itu akan diterjemahkan melalui lisan dan juga perbuatan. Dan apabila iman itu naik, iman itu meningkat, maka lisan dan perbuatannya akan lebih banyak apa yang selari dengan syariat Islam. Sementara apabila imannya itu sangat rendah, maka ia akan menyelisihi pula apa yang ada di dalam syariat Islam. Baik, ini bagi soalan pertama. Soalan yang kedua pula ialah tentang apakah dalil bahawa iman itu naik dan turun, ada tinggi, ada rendahnya, ya. Okey, dalam video yang 2 jam itu saya bacakan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam video ini pula saya akan bacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iman itu ada 60 atau 70 lebih tingkatan. Okey, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya daripada jalanan, sementara malu adalah sebahagian daripada iman. Sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat bahawa iman ini memiliki tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang tinggi, ada tingkatan yang rendah. Baik, bila nak disebut tinggi dan rendah itu sebenarnya ia adalah sesuatu yang sukar diukur. Sebagai contoh, kalau kita rujuk kembali surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-2, 3, 4, 5, ya, yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Bukan sekadar orang yang beriman biasa-biasa, tetapi orang yang beriman yang telah pun tinggi level imannya, yang telah pun sempurna nilai imannya. Pun begitu bagi mereka, Allah SWT menerangkan bahawa apabila mereka ni membaca atau dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Ayat ini merujuk kepada orang yang telah pun bagus imannya, telah pun tinggi imannya. Pun begitu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka boleh bertambah lagi. Jadi dia sebenarnya tak ada limit. Kita tak boleh nak ukur. Angka 60 ataupun 70 dalam hadis yang saya bacakan tadi, itu adalah sekadar menunjukkan bahawa ada level-levelnya, ada peringkat-peringkatnya, ya. Baik, berdasarkan hadis ini juga ada petunjuk, ada dalil bahawa iman itu adalah lisan dan perbuatan, bukan sekadar apa yang ada dalam hati. Kerana apabila dikatakan iman tu paling tinggi adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ialah ucapan, betul tidak? Okey, iman itu paling rendah ialah menyingkir bahaya daripada jalanan. Itu adalah perbuatan dan itu termasuk daripada iman. Kemudiannya malu adalah sebahagian daripada ciri orang beriman. Malu tu duduk dalam hati, menunjukkan iman itu ada dalam hati. Jadi hadis ini peranannya 2 dalam 1. Ia menerangkan tingkatan-tingkatan iman dan juga menerangkan bahawa iman itu dalam hati dan juga lisan serta perbuatan. Baik, seterusnya, apakah dalil ataupun bagaimana saya nak tahu bahawa diri saya ni iman sedang bertambah ke sedang berkurang? Okey, ini tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kita dapat tahu daripada perbuatan harian kita. Cuma mungkin kita tak tahu itu adalah sebenarnya petunjuk iman bertambah ataupun berkurang. Saya bagi contoh je lah, bagi seseorang yang membaca Al-Quran. Perasan tak, kadang-kadang kita ni macam bersemangat, rajin nak baca Al-Quran, sehingga pada satu pagi katakan kita baca 2-3 muka surat Al-Quran terus, 2-3 muka surat. Okey, kadang-kadang rasa biasa-biasa je, kita baca 1 muka surat je. Kadang-kadang kita rasa down, rasa malas, kita baca 2-3 ayat saja, atau mungkin tak baca langsung. Ini antara tanda iman yang tinggi dan rendah. Bila imannya tinggi, dia dibuktikan melalui lisan dan kerajinannya untuk membaca Al-Quran, semangat, motivasi dia untuk membaca Al-Quran, sehingga dia pun membaca 2-3 muka surat. Kadang-kadang imannya tu sederhana saja, lalu dia pun hanya membaca 1 muka surat. Kadang-kadang imannya rendah, dia langsung tak baca Al-Quran untuk hari itu. Ini satu contoh. Contoh lain, katakan orang yang pergi menghadiri solat Jumaat lah, katakan, okay? Okay, orang lelaki yang pergi menghadiri solat Jumaat, katakan pada 1 minggu tu dia rasa bersemangat. Dia awal-awal dia sudah pun bersiap, kemudian dia bergerak awal ke masjid dan dia berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama. Minggu yang satu lagi pula dia macam biasa-biasa saja, dia pergi juga dan dapat juga masuk, tapi saf yang ketiga ataupun saf yang keempat.
Minggu satu lagi pula dia macam rasa malas sikit, rasa macam tapi kewajipan kena pergi kak. Jadi dia pergi, dia sampai lambat sikit, dia duduk saf yang belakang, tapi dia tetap hadir lah juga, tetap hadir daripada awal sehingga akhir. Ini satu lagi contoh bagaimana iman itu bertambah dan juga berkurang. Apabila imannya dalam keadaan yang tinggi, dia rasa bersemangat, dia rasa rajin untuk pergi solat berjamaah, pergi awal, masuk saf yang pertama. Apabila iman dia sederhana tu, dia pergi juga dan dia sampai sikit lambat, tapi still sebelum azan dan dia duduk saf yang di pertengahan di masjid itu sebab yang depan tu dah penuh. Dan pada minggu yang lain dia sedang rasa orang sebut down kan, orang sebut futur apa, itu suasana iman yang rendah. Dia pergi juga sebab tetap satu kewajipan kan, tapi dia pergi cukup-cukup sampai masa azan. Dan dia pun duduk mungkin saf yang belakang sebab saf yang depan itu sudah penuh. Ini sesuatu yang kita lazim berlaku. Banyak contoh lain ya. Dalam rangka kita hendak berzikir ke, kadang-kadang kita rasa bersemangat untuk berzikir, mulut kita selalu saja berzikir, okey, dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Ini adalah contoh ketika iman sedang tinggi. Kadang-kadang rasa biasa-biasa je, adalah juga zikir tapi tak banyak sangat macam biasa. Okey, itu iman sederhana. Kadang-kadang tu rasa tak ada mood zikir langsung. Okey, tak ada mood kan. Itu suasana iman sedang rendah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian beberapa contoh iman itu naik dan turun, dan ini boleh berlaku dalam kehidupan harian kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, kita dapat rasa kadang kita ni rajin, begitu bersemangat, begitu bermotivasi untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh syariat Islam. Kadang-kadang kita rasa biasa-biasa saja, kadang-kadang kita rasa down, rasa slow, tapi buatlah juga sebab kewajipan kan, tapi rasa slow saja. Okey, itu beza antara iman yang tinggi, iman yang sederhana, iman yang rendah. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sedikit penjelasan saya tentang iman di sisi ahli sunnah wal jamaah versi salafus soleh. Sebab ahli sunnah wal jamaah sekarang ni macam-macam kan, macam saya katakan, everybody claims dia ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah versi di sisi salafus soleh, bahawa iman itu dalam hati dibuktikan melalui lisan dan perbuatan, dan iman itu bertambah dan juga berkurang. Apakah dalil sekali lagi bahawa iman itu lisan dan perbuatan? Hadis nombor 6 daripada hadis 40 Imam Nawawi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di akhir itu, bahawa dalam diri manusia ni ada seketul hati. Jika ia baik, maka baiklah jasadnya seluruhnya, dan jika ia buruk, maka buruklah jasadnya seluruhnya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu ialah hati. Okey, ini dalil bahawa iman itu apabila duduk dalam hati, dia tidak sekadar duduk dalam hati, ia akan terpancar, ia akan diterjemahkan melalui lisan dan perbuatan kita. Kemudian apakah pula dalil bahawa iman itu naik turun bertingkat-tingkat? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, bahawa iman itu ada 60 ataupun 70 lebih tingkatan. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkir bahaya daripada jalanan, dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini bukan sekadar menerangkan bahawa iman itu ada level-levelnya, tetapi juga menunjukkan iman itu ada kaitan dengan ucapan seperti la ilaha illallah, ada kaitan dengan perbuatan seperti menyingkir bahaya daripada jalanan, dan ada juga kaitan dengan hati, yang ini malu. Malu tu duduk dalam hati ya. Yang malu itu adalah sebahagian daripada iman. Bagaimana pula contoh iman ni naik dan turun dalam kehidupan harian kita? Hari-hari kita merasakannya, hari demi hari, minggu demi minggu. Kadang kita rasa bersemangat untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh agama. Kadang-kadang kita rasa biasa-biasa saja. Kadang kita rasa slow saja nak buat benda tu, tapi buatlah juga kan. Alright. Jadi iman ini bila ia naik, ia dibuktikan dengan ketaatan demi ketaatan demi ketaatan. Jika sederhana, ketaatan tu berkurang. Jika rendah, harap tidak berlaku pada kita. Jika rendah, ia berlakunya kemungkaran, harap-harap tidak berlaku dengan kita lah. Jadi tuan-tuan, itu penjelasan saya dalam isu ini. Moga-moga kita lebih memahami tentang iman di sisi ahli sunnah wal jamaah versi salafus salih. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
landing.